Alhamdulillah, syukur kepada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan. Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung membacakan Nazam Barzanji dan terjemahannya. Kita mulakan dengan wiridul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdzur wa min jami'is syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim azimatuhu la tanshakku bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim san'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda wa la fi jabali yatla bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita sambung rawi yang ke-15 separuh kemarin,
Saya nak patah balik kepada rawi yang ke berapa ni, 25. Rawi yang ke-10. Ada satu perkara lah, iaitu tentang Maisarah. Pada rawi yang ke-10 dinyatakan bahawasanya kepergian baginda diiringi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 25 tahun pergi bermusafir ke Busra, kemudian membawa barangan dagangan Siti Khadijah, puteri bangsawan Quraisy. Kepergian baginda diiringi oleh hamba Khadijah yang bernama Maisarah untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantunya selama dalam perjalanan. Baik, persoalan sekarang ni sajalah nak kita nak ambil tambah maklumat, tambah ataupun nak membetulkan mana yang salah. Maisarah ni pada hemat tuan-tuan lelaki ke perempuan? Ustaz Aidil kalau tanya jangan jawab dulu. Ustaz Aidil kalau tanya ni aku pesan kau siap-siap. Ustaz Aidil kalau tanya kau jangan jawab dulu. Soalannya kena soalan perangkap. Tapi kalau nak jawab ni tak apa, tak salah je tak? Betul, alhamdulillah. Salah je nak buat macam mana kan? Salah. Jangan rasa malu. Malu tak dapat pelajaran. Jadi Maisarah ni lelaki ke perempuan tuan-tuan? Ada yang kata perempuan, ada yang kata jantan. Lanang tak ada? Lanang pun wedok lagi. Lah nama Maisarah Ustaz, takkanlah lelaki Ustaz. Tak? Malah ada ramai orang Ustaz kat Malaysia ni nama Maisarah perempuan Ustaz. Baik, jadi kita tengok soalan teka-teki, teka-tekuk ni. Apa jawapannya, tak? Ustaz ni dah kerusi baru pun nak test-test lagi. Bukan nak test, kita nak tambah pengetahuan. Baik, jadi jawapannya ada pada ayat dekat sini. Dia kata sini rahib ni maknanya Nasrani, orang Nasrani, ahli kitab lah, yang berpegang pada ajaran Injil yang sebenar, kitab Injil yang sebenar, bukan kitab Injil yang dah diubah ataupun Bible sekarang ni. Dia kata rahib itu bertanya kepada Maisarah, adakah pada kedua-dua matanya, mata Rasulullah, terdapat sedikit tanda merah? Antara tanda kenabian ada tanda merah. Fa'ajabahu bina'am, maka Maisarah menjawab ya. Jadi dekat ayat dekat sini, fa maka ajaba telah menjawab olehnya. Oleh siapa? Oleh Maisarah. Bahasa Arab ni olehnya, nya ni dia, ada dia lelaki, ada dia perempuan. Macam bahasa Inggeris, she perempuan, he lelaki. Bahasa Arab macam tu, dia pun ada lelaki, ada perempuan. Kalau fa'ajaba maka telah menjawab olehnya dia lelaki. Hu akannya, akan si apa nama ni, rahib tadi. Jadi daripada perkataan fa'ajabahu, maka telah menjawablah olehnya, oleh Maisarah, olehnya lelaki, iaitu Maisarah, hu akannya, akan si rahib tadi. Dari situ maknanya Maisarah ini bukan perempuan, kudu wedok. Ustaz bila tahu ni Ustaz? Ustaz jangan tipu, saya pun baru tahu juga. Ada beberapa hari lepas saya dengar dekat YouTube kuliah Gus Baha. Gus Baha ni kiai lah dekat Indonesia. Dia orang Jawa. Kuliah-kuliahnya banyak kan memang Jawa. Baca kitab Arab, terjemah Jawa. Jadi apa namanya, antara dia cakap dalam kuliah dia kata Maisarah ni seperti yang diketahui umum, dia ini lelaki. Dia kata saya pun dulu ingat Maisarah perempuan. Rupa-rupanya semak balik, oh iya lelaki. Dah lama dah baca Maulid Barzanji ni tapi tak perasan benda tu. Kemudian ada lagi tak? Itulah satu, cukuplah itu satu perkara ataupun satu ayat yang menunjukkan bahawasanya Maisarah ini bukanlah perempuan. Pelik juga, takkan perempuan yang berkhidmat
Rasulullah panjang perjalanan apa semua kan, adalah berdua saja masa tu kan. Jadi Maisarah ini lelaki. Macam juga Tolhah kan nama sahabat kan, tapi perempuan walaupun dia tak marbutah tu, Tolhah, masyhur dia lelaki. Rupanya Maisarah pun lelaki. Habis haram ke ustaz kalau seorang perempuan nama Maisarah? Tidak haram. Cuma kalau dia beranggapan Maisarah tu dalam kisah Rasulullah ni yang membantu Rasulullah masa pergi ke Busra membawa barang dagangan Khadijah, dia sangka Maisarah tu perempuan lalu dinamakan anak dia perempuan Maisarah, maka salahlah dekat situ. Salah tanggapan. Dari segi haram taklah haram. Cuma orang Arab pelik tu lah. Seolah-olah macam Ustazah Aidil. Dia kan pelik kan? Kalau Ustazah Adila tu mungkin ibaratnya macam tu lah. Ni ustaz apa pula ni? Ustazah Aidil. Ustaz Aidil bukan lelaki. Kan macam tu lah lebih kurangnya. Macam pelik sikit lah. Minta maaf siapa ada Maisarah, minta maaf lah. Ini sekurang-kurangnya maklumat tahulah. Baik. Sambung cukuplah. Kita sambung rawi yang ke-15. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada wa khafat tu kita dah berhenti kat situ. Wa khafat Quraisyun an yalhaqa sallallahu alaihi wa sallam bi ashabihi alal fawriyah. Wah, tinggi betul kinya ni. Tak apalah, terus dah tak larat, turunkan ki. Orang-orang Quraisy berduka cita dan khawatir kalau-kalau nanti Nabi Muhammad juga turut berhijrah bersama umat baginda dengan segera. Ni sedikit demi sedikit umat Islam dah berhijrah ke Madinah. Sedikit demi sedikit. Jadi orang-orang Quraisy yang tak sukakan Rasulullah ni bimbang. Ini kalau-kalau Rasulullah pun nak berhijrah. Fa'tamaru biqatlihi fahafidhahullahu ta'ala min kaidihim wa najah. Lalu mereka mengadakan musyawarah untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Namun yang Maha Kuasa sentiasa melindungi nabinya dari penganiayaan dan tipu muslihat. Wa udhina lahu fil hijrati farakibahul musyrikuna liyuridahu biza'mihim hiyadal maniyah. Dan Allah memberi izin kepada kekasihnya itu untuk melakukan hijrah ke Madinah. Maka dikepunglah rumah baginda oleh kaum musyrikin kerana hendak membunuh baginda. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ وَنَثَرَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ التُّرَابَ وَحَسَاهُ. Namun Rasulullah berjaya melepaskan diri dari kepungan itu. Baginda keluar dari rumahnya dengan melemparkan pasir ke atas kepala mereka. Setengah ulama mengatakan sambil dibacakan ayat 9 surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kan? Alah ustaz, saya dah baca balik, nampak juga dia orang. Mungkin bacanya ada tersilap. Saya dah baca, dia siap bertaranum ustaz. Mungkin adalah perkara lain kan. Mungkin tak tahulah nak cakap. Tapi cubalah. Tak? Kejar anjing ke, kejar musuh ke kan. Cuba. Rumah saya semua dah tile ustaz, tak ada pasir nak baling. Nasib lah macam mana dah tak ada pasir, tile semua. Baik. Sambung wa amma ghara thawrin wa fazat siddiqu fihi bil ma'iyah. Baginda langsung menuju Jabal Thur. Jabal tu gunung Thur atau bahasa Arabnya Thaur. Manakala sahabat baginda Abu Bakar telah menunggu di luar kota. Wa aqama fihi thalathan tahmil hamaim wal anakibu himah. 3 malam lamanya mereka berada di dalamnya dengan dilindungi oleh burung-burung merpati dan labah-labah yang segera membuat sarang di pintu gua itu.
Dia tak cerita sini yang ganti tempat tidur Rasulullah tu Sayyiduna Ali hampir nak dibunuh, kemudian dibuka tengok bukan Rasulullah, Sayyidina Ali, hampir nak dibunuh dah tu. Thumma kharaja minhu lailatal itsnaini wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah. Kemudian mereka keluar dari dalam gua itu pada malam Isnin. Malam Isnin maknanya Ahad, malam Isnin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan perasaan yang lega. Wa ta'arrada lahu suraqatu wa ta'arrada lahu suraqatu fabtahala fihi ila Allah wa da'a. Namun baginda dikejar oleh Suraqah dengan berkenderaan kuda, maka baginda berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kisah Suraqah ni panjang, dalam syarah Barzanji diceritakan panjang. Ada ganjaran, siapa yang dapat bunuh Rasulullah diberi ganjaran. Suraqah berminat nak dapatkan ganjaran tu. Apa berlaku? Fasakhat qawaimu ya'bu bihi fil ardis sulbatil qawiyah. Tiba-tiba kaki kuda Suraqah terbenam ke bumi dan tersepit di tanah yang keras. Wa sa'alahul amana famanahu iyyah. Akhirnya Suraqah meminta ampun dan meminta pertolongan. Lalu Nabi mengampuni dan menolongnya dengan ikhlas. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau cerita panjang Suraqah ni, dia kejar, kalau tak silap saya, Rasulullah diajarkan oleh Jibril kalau tak silap. Itu dikejar Suraqah ke dikejar jin, tak ingat lah. Tapi apa nama ni, 3 kali Suraqah sebenarnya kudanya, kaki kudanya terbenam. Sampai kali ketiga dah dikata ini sebelum aku yang terbenam, baik aku minta pertolongan. Jadi tak jadi. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Qudaydin ala ummi Ma'badinil Khuzaiyah. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Rasulullah melalui sebuah desa bernama Qudayd dan singgah sebentar di rumah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dari suku Khuzai. Nama sebenarnya ialah Atiqah. Nama Ummu Ma'bad tu Atiqah. Wa arada ba'tiya lahmin aw labanin minha falam yakun khiba'uha li syai'in min dhalika qad hawa. Rasulullah bermaksud hendak membeli daging atau susu daripadanya, tetapi apa yang diingini Rasul itu tidak ada. فَنَظَرَ إِلَى شَاةٍ فِي الْبَيْتِ قَدْ خَلَّفَهَا الْجُهْدُ عَنِ الرَّعِيَّةِ. Dalam pada itu Rasulullah melihat seekor kambing dalam rebannya, bukan reban, kandangnya. Kambing itu tertinggal daripada kawan-kawannya yang telah pergi ke padang pengembalaan. Fasta'zanaha fi halbiha fa'adhinat wa qalat law kana biha halbun la sabna. Maka Rasul minta izin kepada wanita itu untuk memerah susu kambingnya itu. Wanita itu mengizinkan sambil berkata, kalau ada susunya tentu kamilah yang lebih dahulu memerahnya. Tapi wanita tu bagi jugalah, dia dah cuba perah, tak ada. Famasahad dar'a minha wa da'allaha maulahu wa waliyah. Rasulullah mengusap-usap susu itu, dada kambing itulah, sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Fadarrat wa halaba wa saqa kulla minal qawmi wa arwah. Tiba-tiba memancarlah susu kambing itu dengan derasnya,
hingga Rasul dan semua yang hadir di situ minum sepuas-puasnya. Ya Allah. Ini apa nama ni dipanggil mukjizat selepas kerasulan kan, perkara pelik yang berlaku selepas kerasulan yang menambahkan kebenaran Rasul. Kita cuba sapu, kena tandang lagi adalah, ya tak? Thumma halaba wa mala'al ina'a wa ghadarahu ladaiha ayatan jaliyah. Kemudian Rasul memerahnya lagi dan penuhlah bejana bekas dan ditinggalkannya untuk Ummu Ma'bad sebagai bukti yang nyata. Faja'a Abu Ma'badin wa ra'al labana fadhahaba bihil ajabu ila aqsah. Kemudian kembalilah Abu Ma'bad, bapa Ma'bad. Dia ada anak namanya Ma'bad. Maknya dipanggil Ummu Ma'bad, bapaknya panggil Abu Ma'bad. Patutlah, kenapa nama sama ni? Ma'bad tu nama anak dia, maknya Ummu Ma'bad, bapa Abu Ma'bad. Kemudian kembalilah Abu Ma'bad dan dilihatnya susu dalam bejana. Beliau amat hairan sekali melihatnya. Rawi kau apa ni? Dua jadi ini ketiga betul tak? Pertama boleh tadi yang keempat. Wa qala anna laki hadza wa la haluba bil baiti tabiddu bi qatratil labaniyah. Dan bertanya Abu Ma'bad, dari mana engkau dapatkan susu ini sedangkan kita tidak punya kambing yang ada susunya? Kambing kita semua kering-kering semua. Mana datang susu ni? Delivery dari mana ni? Grab ke Food Panda ni? Faqalat marra bina rajulun mubarakun kaza wa kaza jasmanuhu wa ma'na. Menjawab istrinya, tadi ada datang kemari seorang lelaki yang membawa berkat, begini rupanya dan begini perawakannya. Faqala hadza sahibu Quraisy wa aqsama bi kulli iliyah. Maka berkata Abu Ma'bad, inilah dia orang Quraisy yang selalu disebut-sebut orang, dan dia bersumpah dengan segala sumpah. Apa dia sumpah? Bi annahu law ra'ahu la amana bihi wattaba'ahu wadana. Apa dia sumpah? Dia kata, sekiranya aku menemuinya, jumpa Rasulullah, nescaya aku akan beriman kepadanya dan mengikutnya walau ke mana sahaja. Tambah Abu Ma'bad. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinata yawmal itsnaini thaniya asyara syahri Rabi'il awwali wasyraqat bihi arja'uha az-zakkiyah. Rasulullah memasuki Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Itu bukan hari kelahiran ke Ustaz? Ya, sama. Mudah nak ingat. Cuma tahu tak tahu je lah. Jangan kita ingat Isnin 12 Rabiul Awal tu hanya kelahiran. Tidak. Rasulullah pijak kaki ke Madinah tu hari Isnin 12 Rabiul Awal, sama dengan tarikh kelahiran. Dan memancarlah sinar kesucian di setiap tempat yang dilaluinya. Wa talaqahul ansar wa nazala bi Quba'in wa assasa masjidaha ala taqwa. Nak sesuaikan lagu dia tu kadang kena tak kena. Baik. Dan beliau disambut dengan gembira oleh orang-orang Ansar. Baginda beristirahat di Quba dan mendirikan masjid yang pertama atas dasar takwa kepada Allah. Sebelum masuk Madinah, Rasulullah berhenti kat Quba dulu buat masjid sana. Kenapa berhenti rehat situ? Macam R&R lah. Sebab nanti dah masuk Madinah, orang sambut nanti Rasulullah dah penat, malah nak sambut takkan macam tu. Jadi perlukan tenaga nak orang nak sambut kita pun nak nak senyum, nak apa semua, nak perlukan tenaga juga. Jadi rehat dulu, perjalanan jauh tu rehat kat Quba. Sementara baru masuk Madinah. Itu tujuan itu kan. Atirillahumma qabrahul karim
bi'arfi syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan zatin wa sifatin saniyah. Adalah Rasulullah itu seorang insan yang paling sempurna budi pekertinya dan makhluk ilahi yang mempunyai sifat yang agung. Marbu'al qamati abyadal lawni musharraban bihumratin wasi'al aini akhalahuma ahdabal ashfari qad munihaz zajaja hajibah. Tinggi perawakan baginda, kulit baginda putih kemerah-merahan. Bukan sawo matang macam kita. Luas kedua belah mata baginda, luas. Kening dan bulu mata baginda melengkung indah. Ini gambaran wajah Rasulullah. Tapi jangan dilukis. Haram dilukis, jangan dilukis. Gambaran je, bayangkan aja lah. Mufallajal asnani wasi'al fami hasanahu wasi'al jabini dha jabhatin hilaliyah. Tajam dan bersih gigi baginda, lebar sedikit mulut baginda, lebar dan indah kening baginda. Sahlal khaddaini yura fi anfihi ba'du hdida bin hasanal irnini aqnah. Bersih mulus pipi baginda, hidung baginda mancung menonjol dengan indahnya. Bukan penyek macam kita ni Jawa. Mancung, Allahu Akbar. Indah lah, pengen dikata handsome lah, kacak. Ba'ida ma bainal mankibaini sabqal kaffaini dhahmal karadisi qalila lahmil aqibi kathal lihyati azimar ra'si sya'ruhu ila syahmatil udhuniyah. Lebar bidang bahu baginda, kukuh kedua belah tangan baginda, kuat tulang-tulang sendi baginda, sedikit daging tumit baginda, tebal janggut baginda, besar kepala baginda dan rambut baginda terurai mencecah bahu. Cecah bahu. Wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahun nuru wa ala. Dan di antara dua belikat baginda ada cap khatamun nubuwah yang memancar gemilang sekelilingnya. 3 kali disebut. Kemarin dah 2 kali, ini kali ketiga disebut khatamun nubuwah. Antara dua belikat Rasulullah ada daging timbul. Khatamun nubuwah, cap kenabian, penutup segala nabi. Apa tertulis padanya? Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Pada luarnya dia bentuk segitiga. Dalam segitiga tu Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Pada luar segitiga tu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allahu, Allah wahdah, maha esanya, tunggal ia, la syarikalah, tiada sekutu baginya, bagi Allah. Muhammadun, Muhammad itu, abduhu, hambanya, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, pesuruh Allah. Tawajjah, kau wajahkanlah, pandanglah, haitsu, sebanyak-banyak sekira-kira, syi'ta, engkau hendak, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, mansurun, ditolong, dibantu oleh Allah. Khasiatnya saya dah sebut, sebut lagi. Siapa-siapa membaca, siapa-siapa memandang, siapa-siapa membayangkan khatamun nubuwah pada waktu pagi, insya-Allah selamat sampai ke
petang. Siapa-siapa membaca, membayangkan ataupun melihat pada waktu khatamun nubuwah pada waktu petang, selamat sampai ke pagi. Ya tak? Saya baca Ustaz, tak selamat, aksiden. Alhamdulillah, awak tak luka, kereta sahaja remuk. Ustaz, saya aksiden lagi, minggu depan datang. Alhamdulillah. Luka tak? Luka sikit Ustaz. Alhamdulillah, tak patah, tak cedera teruk. Minggu depan datang, Ustaz, aksiden teruk Ustaz, patah tangan. Alhamdulillah, nyawa masih ada kan? Alhamdulillah. Ustaz, mana yang selalu tanya saya? Tak ada Ustaz, dia dah meninggal. Saya kawan dia. Sebelum dia meninggal dunia, dia suruh pesan jumpa Ustaz. Ustaz, dia dah meninggal Ustaz. Dia baca ni setiap pagi dan petang Ustaz, macam Ustaz cakap. Kereta dia tampal, nampak ada stiker khatamun nubuwah ditampal, dia baca. Mati Ustaz, meninggal. Mudah-mudahan meninggal dalam beriman, insya-Allah. Bukanlah maknanya bila ni selamat tu tak meninggal dunia, tidak. Dia meninggal dunia juga, meninggal dalam keadaan beriman, ya tak? Mati dalam iman, kata penyamun, ketua penyamun tu, Alibaba. Baik. Itu kelebihan dia. Carilah stiker, kalau tak ada tulis ni. Yang kedua ni kan, wa arakuhu kallu'lu'i wa arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. 3 dah. Peluh baginda bagaikan mutiara. Peluh baginda bagaikan mutiara dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Bau peluh Rasulullah tu lebih wangi daripada kasturi. Ya Allah, bukan macam peluh kita. Kita pun tak lalu nak mencium ni. Apa lagi orang lain. Bini kita yang kata cinta sehidup semati pun bau peluh. Mandilah dulu. Balik kuliah ni tak mandi dulu. Balik kuliah siapa tu? Wa yatakaffa'u, Rasulullah punya peluh bau lebih wangi daripada kasturi. Kasturi tu wangi, lagi wangi daripada kasturi. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, masya-Allah. Wa yatakaffa'u fi mashyatihi ka'annama yanhattu min sababa irtaqah. Tenang perjalanan baginda, agak sedikit tunduk seolah-olah orang yang sedang menuruni bukit. Ini cara berjalannya Rasulullah, tunduk. Tapi jangan sampai tak tengok depan, tunduk sikit, bukan tak tengok depan langsung. Saya nak tunduk Ustaz, tak nak tengok depan, takut nampak amoy. Awak tak tengok depan, nanti bukan setakat tak tengok amoy, terlanggar amoy macam mana? Terlanggar amoy tak apa, tak apa pula. Tunduk, bukan tak tengok langsung depan, tunduk sikit, jangan mendongak lah. Wa kana yusafihul musafiha biyadihi syarifah. Apabila baginda menjabat tangan seseorang dengan tangan baginda yang mulia itu, apa berlaku? Fayajidu minha sa'iral yaumi raihatan abhariyah. Dah hilang lagu dia. Ini yang pertama syarifah tadi tu. Mungkin yang pertama juga yang ni. Maka akan tinggallah bau yang semerbak di tangan orang itu sepanjang hari. Kalau salam dengan tangan baginda, berjabat tangan, bau semerbak tak hilang sepanjang hari. Wa yadauha, bukan ni abhariyah, ni yang pertama, ni yang kedua. Wa yadauha ala ra'sis sabi, wa yadauha ala ra'sis sabbi, fa yu'rafu massuhu lahu min baini sibyati wa yudra. Apabila baginda mengusap kepala kanak-kanak, maka akan segeralah diketahui bekas sentuhan itu kerana baunya yang semerbak. Budak ni dah disentuh Rasulullah. Kenapa? Bau wangi. Batala'la'u wajhuhu syarifu tala'lu al-qamari fil laylatil badriyah.
Wajah baginda berseri-seri bagaikan sinar rembulan di malam purnama. Berapa bulan? 14. Siangnya 13, malamnya 14. Itu bulan purnama. Bulan hijrah, hari bulan hijrah. Bukan 14 November, bukan. 14 hijrah. Bulan tu sebab dipanggil Qamariyah. Kalender hijrah ni panggil kalender Qamariyah. Qamariyah betul. Kalender berdasarkan bulan. Kalau apa nama ni Masihi, itu antara lain namanya selain Masihi, Syamsiyah. Kalender Syamsiyah, dia ikut matahari. Itu pun tak ikut betul. Kenapa Ustaz? Kalau belajar sains kan setahun bukan 365 hari. Habis berapa hari? 365 suku hari. Betul. Tanyalah yang tahu. Kembang kita. Jadi itu sebab 4 tahun tu jadi tahun lompat. Pasal apa? Jadi satu hari dikumpul suku, jadilah 4 suku, satulah. Sebab nak buat 365 suku hari kan susah. Nak buat hari apa? Ini dah 365 suku hari. Jadi yang suku ni nak kira hari apa ni? Hari ni hari apa nama ni, Jumaat. Esok Sabtu. Takkan Jumaat suku hari, apa Sabtunya suku hari je nanti. Jadi dikatakan 365. Nanti dah 4 tahun, jadikan satu hari terus tu yang 28 29 Februari tu kan. Kalau Qamariyah tak 360. Kadang 30, kadang 29. Hari bulannya. Baik. Bulan purnama. Wajah Rasulullah bagai bulan purnama, putih, cantik, bersih. Yaqulu ya ni'utni yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu wala basharun yara. Orang-orang yang meriwayatkannya berkata bahawa dia, yakni Rasulullah, belum pun penyair itulah. Orang-orang yang meriwayatkannya berkata bahawa dia belum pernah melihat orang yang sesempurna Nabi Muhammad, sama ada sebelumnya atau sesudahnya. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa, berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Itu sebab tak boleh lukis gambar Rasulullah. Kenapa? Sebab zaman Rasulullah tak ada yang melukis dan tak dibenarkan pun. Apatah lagi selain zaman Rasulullah. Macam mana awak nak menggambarkan Rasulullah, nak melukis Rasulullah, sedangkan awak tak jumpa dia? Kalau jumpa pun tak dibenarkan lukis, apatah lagi tak jumpa. Inilah se-handsome manusia saya cuba lukis. Itu menurut fikiran awak. Orang yang jumpa Rasulullah tu kata tak pernah jumpa yang sesempurna Nabi Muhammad sebelumnya atau sesudahnya. Ya tak? Habis macam mana Ustaz? Kita sebagai orang Islam, apa peranan kita? Peranan kita apa Ustaz? Boykot. Ya. Kalau ada juga yang pendapat itu salah satu usaha. Ada yang tanya, boykot ni kita, kalau macam Ustaz Aidil seorang yang boykot ni, katalah satu Malaysia boykot, ada kesan ke Ustaz? Mungkin kesan tak berapa kuat. Tapi apa nama ni, seluruh Malaysia punya pelanggan produk tu dah lah kurang. Berapa juta? Katalah tak semua beli, daripada 23 juta katalah 2 juta. Dia 2 juta pelanggan dah kurang lah. Habis apa kesannya pada kerajaan sana yang membenarkan orang rakyatnya melukis gambar Rasulullah tu? Kepada kerajaan tak ada kesan sangat, tapi kepada syarikat-syarikat tersebut, kat negara tersebut. Jadi kemungkinan untuk syarikat-syarikat tersebut rugi tu ada. Jadi sebelum mereka rugi, mereka akan kata, dah tukar dasar balik. Sebelum aku rugi ni kan kau pun rugi juga, ya tak? Lebih kurang macam itulah. Dia lambat, dia punya proses tu lambat. Tapi salah satu pendapat untuk
menyatakan ketidaksetujuan kita kepada perilaku melukis gambar Rasulullah tu, antaranya boikot. Boikot tu bukanlah kita baling buang semua yang dah terbeli tu, pakai habiskan lah. Kena datang yang beli yang Islamik punya. Paling kurang kalau saya beli juga tapi saya benci perbuatan tersebut je, kan kemaksiatan dosa tu kan dicegah dengan tangan kalau mampu, tak mampu dengan lidah perkataan, kalau tak mampu sekurang-kurangnya paling kurang dengan hati, ya. Baik, sambung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Sambung, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat pemalu dan rendah hati. Pemalu benda-benda yang patutlah. Jom pergi masjid, malulah. Masjid malu pula, itu malu lain, tak kena tempatnya. Baginda menjahit kasut baginda yang koyak, menampal baju baginda, memerah susu kambing baginda sendiri, dan baginda suka membantu pekerjaan rumah tangga dengan senang hati. Jadi antara sifat Rasulullah membantu pekerjaan rumah tangga. Tak kira lah apa-apa, masak nasi ke, basuh baju ke, basuh bilik air ke. Bilik air tak dibasuh sebulan licin. Ramai kan dah meninggal dunia terpleset, bilik airnya terpleset, dia tuap. Bang dah tak ada nyawa. Kan, hati-hati basuh. Lagi apa? Sapu sampah, mop, itu semua Ustaz, ya. Pilihlah mana yang mampu. Baik, cukuplah keadaan tuan-tuan. Panjang-panjang sebenarnya, dan ini pun mungkin kali terakhir bulan Rabiul Awal ni saya bacakan ni. Akan datanglah kita sambung lagi kalau ada rezeki, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dapat jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan mana yang baik dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.